Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik kelas kita PDPR bagi 18 bulan 5. Baik, semalam kita belajar menentukan nilai bagi suatu nisbah ataupun menentukan nisbah bagi suatu nilai. Jadi kita belajar yang ni. Kita menentukan nilai bagi suatu nisbah ataupun songsangannya. Hari ini kita nak menentukan nilai bagi suatu kadar. Okey? Nilai bagi suatu kadar. Baik, kita ingat semula apa itu kadar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kadar? Jadi kalau nisbah kita bandingkan dua kuantiti unit yang sama, dua atau tiga kuantiti unit yang sama, kadar kita bandingkan dua atau tiga kuantiti dalam unit yang berbeza. Ingat yang tu je. Berbeza. Okey, kita bandingkan dalam unit yang berbeza. Jadi bagaimana kita nak menentukan nilai bagi suatu kadar? Okey, pertama sekali tentulah kamu kena menulis satu perkadaran. Sebagai contoh, Encik Tan melakukan ujian larian dalam mesin treadmill dan berlari pada kadar yang sama dan keputusan menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Jadi dalam kadar kita menulis dia berlari sebab 400 denyutan jantung Encik Tan sebanyak 420 kali dalam masa 4 minit. Ini adalah kadar. Unit dia berbeza. Baik, bagaimana kita nak menentukan nilai satu perkadaran yang kita tidak tahu? Sebagai contoh, soalan ini minta cari bilangan jantung jika melakukan dalam ujian tersebut dalam masa 12 minit. Jadi dalam masa 12 minit berapakah denyutan jantung bagi Encik Tan? Ada dua kaedah bagi menentukan nilai suatu kadar. Adalah satu kaedah kadaran. Satu lagi adalah kaedah pendaraban silang. Bagi kaedah kadaran, kamu bermula dengan menulis kadar. Menulis kadar dan menulis kadar yang kita kehendaki. Jadi, denyutan jantung 420 kali. Denyutan jantung X kali berapa? Sebutan X kali per 4 minit. 420 kali per 4 minit kadar denyutan jantung dan berapa kali dalam masa 12 minit. Jadi, dalam 420 berapa kali 4 kali berapa? 12. Jadi di sini 4 kali 3, 12. Jadi kita tahu 420 kali 3 akan dapat denyutan jantung. Baik. Begitu juga dengan pendaraban silang. Bagi pendaraban silang, kamu tulis dulu dua-dua kadar yang diberi dan kadar yang diperlukan. Ataupun unit yang diperlukan, perbandingan yang diperlukan. Jadi 420 dalam masa 4 minit. Berapa kali dalam masa 12 minit. Jadi kita darab silang 4 darab X, 4X. 420 darab 12. 420 darab 12. Cari X, kita bahagi 4, jadi 1260 kali. Denyutan jantung. Bagaimana kita nak menggunakan kaedah unitary yang kita belajar semalam bagi soalan begini. Jadi cikgu kita guna kaedah unitary bagi contoh soalan ini ya.
Okey. Pertama, tulis dahulu kamu punya perkadar. Okey. Jadi 420 kali dalam masa 4 minit. Jadi 4 minit 12 minit. Berapa kali? Jadi ini kamu punya nisbah masa. Yang ni nilai denyutan. Kalau 4 kali 4 minit, kalau 4 minit sama dengan 420 kali. Ini kita boleh tulis kita boleh nyatakan dalam bahagian. Jadi 4 bahagian sama dengan 420 kali. Jadi 1 bahagian sama dengan 420 bahagi 4. Jadi 420 bahagi 4. Ini sama dengan 105 kali. Jadi kalau 12 bahagian sama dengan 12 kali 105. Jadi 12 kali 105 ataupun 105 kali 12. Sama dengan 1260. Jadi nilai dia 1260 kali. Jadi ini adalah kali 12 kali ini cikgu terbalik. Ini adalah kali 12 kali 12. Itu cara kita menentukan nilai kadar menggunakan kaedah unitary. Kita nak fokus hari ini menentukan nilai kadar menggunakan kaedah kadaran dan kaedah darab silang. Jadi cikgu ada 2 contoh untuk menilaikan nilai kadar bagi kaedah kadaran dan kaedah darab silang. Kita tengok dulu kaedah kadaran. Sebagai contoh, 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Jadi kita tulis dahulu kadar dalam bentuk kadar bagi penyertaan pertama. Jadi kalau dijual RM12 untuk 6 kotak. Tengok pula kadar yang kedua. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Jadi kita tengok pula yang kedua kotak jus limau 24. Jadi 24 kotak berapa harga dia? Kita namakan harga dia. Kita boleh letak kotak kosong atau kamu boleh letak X ataupun apa-apa sebutan yang kamu rasakan sesuai. Jadi di sini kaedah perkadaran hanya cari nilai yang perlu didarab ataupun perlu dibagi supaya nilainya akan mendapat nilai yang diperlukanlah. Jadi 6 darab berapa? 6 darab berapa? 24. 6 darab berapa? 24. Jadi 6 darab 4, 24. Jadi di sini darab 4, di atas pun sama darab 4. Jadi harga bagi 24 kotak. Harga bagi 24 kotak jus
adalah RM12.25 darab 4. Okey. Jadi harga dia RM12.25 darab 4. Jadi RM12.25 darab 4. Jadi harga dia RM49. Okey, di sini RM49. Ini adalah cara yang pertama, iaitu cara kaedah perkadaran. Okey, baik, kita tengok pula kaedah darab silang. Okey, kaedah darab silang. Okey, bagi menggunakan kaedah darab silang, pertama, kamu masih perlu menulis kadar dalam bentuk begini ya. Okey. Perlu menulis dalam bentuk kadar ya. Jadi 6 kotak jus bersama dengan RM12.25. Jadi 6 kotak RM. Okey. Jadi kalau 24 kotak, okey, berapa ringgit? Okey. Di sini cikgu nak kamu wakilkan satu sebutan. Okey, di sini cikgu nak wakilkan kotak jus sebagai J. Jadi kita tulis J adalah harga jus. Okey. Jadi J. Jadi apa perlu kamu buat adalah kamu perlu darab silang. Okey. Jadi di sini 12.25 darab 24. Okey. 6 darab J. Jadi 6 kita darab J. Dan kamu tak faham kalau cikgu tulis dalam kurungan, itu adalah bermaksud darab ya. Jadi di sini cikgu ubah. Okey. 12.25 darab 24. Okey. 6 darab J. Jadi 6 darab J, kamu akan dapat 6J. Okey. 6 jus. Okey. 12.25 kamu akan darab 24, kamu akan dapat 294. Okey. 12.25 darab 24, kamu dapat 294. Jadi bagaimana kita nak dapatkan J? Okey, sebutan J. Okey, kalau di sini darab, jadi kalau kau bawa ke kanan, kita kena bahagi. Samalah. Kita bawa songsang, operasi songsang. Jadi, jus, okay, 294 bahagi 6. Jadi, harga jus 294 bahagi 6. Kamu akan dapat 49. Jadi, harga jus bagi 24 kotak adalah RM 49. Okey. Ini adalah cara pertama. Okey, cara pertama kita panggil sebagai cara perkadaran. Ini adalah cara kedua, kita panggil sebagai pendaraban silang. Jadi, terpulang kepada kamu yang kamu rasa lebih mudah dan lebih sesuai untuk kamu, kaedah yang sesuai untuk kamu guna. Kita tengok pula soalan yang kedua. Sebagai contoh, soalan yang nombor 2 ini, Anis menggunakan
Baik, Anis menggunakan 8 tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega. Jadi pertama sekali kamu perlu menulis kadar bagi penyertaan yang diberi. Jadi kalau diguna 60 tepung untuk salah. Bukan 60 tepung, 60. Okey, dia guna 8 cawan untuk 60 keping biskut susu. Jadi 60 keping biskut. Okey. Berapa cawan? 8 cawan. Jadi kalau dia nak buat 15 keping biskut, berapa cawan? Itu persoalan je. Jadi yang pertama, kamu perlu tentukan, kalau kita guna kaedah perkadaran, kita tentukan nilai. Jadi apa yang perlu didarab atau dibahagi. Jadi di sini nombor dia besar, 60 kepada 15 perbandingan 60 kepada 15. Untuk yang masih lemah sifir, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh cuba 60 bahagi 15. Nombor dia kecil. Jadi maksudnya di sini, 15 darab 4 akan dapat 60. 60 bahagi 4 akan dapat 15. Jadi kita cuba 60 bahagi 4 kita akan dapat 15 ataupun 15 darab 4 kita akan dapat 60. Jadi itu adalah operasi songsang, jangan lupa. Jadi 60 bahagi 4 kamu akan dapat 15 keping. Jadi ini operasi bahagi 4. Jadi di bawah pun sama, operasi bahagi 4. Jadi berapa cawan tepung yang perlu digunakan? Jadi kalau 15 keping berapa cawan? Jadi cawan tepung yang perlu samalah dengan 8 bahagi 4. Jadi 8 bahagi 4, sekiranya kamu lupa sifir, kamu boleh tekan kalkulator 8 bahagi 4. Jadi 8 bahagi 4 bersamaan dengan 2 cawan. Ini adalah menggunakan kaedah perkadaran. Baik, bagaimana pula kita menggunakan kaedah darab silang? Bagi kaedah darab silang sama juga. Kamu perlu menulis dalam bentuk kadar dahulu. Jadi kita dah tulis dalam bentuk kadar. 60 keping biskut per 8 cawan bahagi 8 cawan. Kita akan dapat 8 cawan, kita dapat 60 keping biskut. Berapa cawan? Kita akan dapat 15 keping biskut. Sekarang yang pertama, kamu kena darab silang. Tolong wakilkan dengan mana-mana sebutan yang kamu pilih. Jadi di sini cikgu pilih C sebagai cawan. Kita katakan C. Let's see. Jadi bilangan cawan tepung. Bilangan cawan tepung. Jadi di sini 6 darab C. Jadi 60 darab C. 15 darab 8. Jadi di sini kita akan dapat 60 C. Di sini kita dapat 15 darab 8. Kita akan dapat 120. Jadi 60C sama dengan 120. Jadi nak dapat C, berapa cawan bilangan cawan tepung? Adalah 120 bahagi 60. Kamu akan dapat berapa cawan? Yes, 2 cawan. Jadi cawan tepung yang perlu adalah 2 cawan.
Okey, itu adalah dua kaedah untuk mendapatkan nilai suatu kadar.